Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ashabihi wa ila tabi'in wa ila tabi'ut tabi'in wa ila al-ulama wal nuqaba wal nujaba wa ila awliya'is salihin وإلى آبائنا وأمهاتنا وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى شيخنا الإمام أبو الحسن الأشعري وإمام أبو منصور الماتوريدي بسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أصرنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت مقدم وأنت مؤخر لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertama sekali kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi peluang kepada kita untuk meneruskan pengajian kita. Setiap hari Jumaat ni kita akan mudzakarah berkaitan dengan akidah ataupun kuliah tauhid kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengambil kira pandangan daripada dua imam yang besar, yakni Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan juga Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan yang kedua, saya mohon maaf atas kelewatan sedikit, atas keperluan keluarga. Alhamdulillah, sebelum ini kita dah bahaskan, kita dah sampai pada muka surat 45. Muka surat 45, yang mana kita membahaskan di dalam kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mensyarahkan kepada Aqidatul Awam. Aqidatul Awam. Para ulama sepakat mengatakan bahawa ilmu akidah ini adalah wajib di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Talab ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, yakni fardu ke atas setiap orang Islam. Para ulama mengatakan fardu, ilmu yang fardu saya selalu sebut yang pertama adalah ilmu akidah. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab-kitab para ulama, dibahaskan bahawa antaranya di dalam kitab Risalatut Tauhid, Aqidatun Najin, Taqribul Ikhwan dan sebagainya, para ulama menitik beratkan. Juga Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullahu ta'ala menyatakan kepada kita bahawa ilmu yang paling afdal adalah ilmu akidah. Dan ilmu yang tertinggi di antara ilmu-ilmu yang lain adalah ilmu akidah. Sebab tu hukum menuntut ilmu
yakni di sisi Islam menuntut ilmu yang pertama sekali adalah ilmu akidah, yakni berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah bahas panjang berkaitan dengan sifat 20. Ni kalau ingat lagi lah. Kemudian kita dah bahaskan sifat-sifat yang berkaitan dengan Rasul. Kemudian kita dah sampai pada bab menyatakan beriman kepada hari kiamat, yang mana di dalam matan Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin, ila an qala. Kita sebut amin. Di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imamuna Muhammad bin Ismail al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, surat 45, bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang bertanya tentang hari kiamat. Orang yang ditanya tentang hari kiamat tidak lebih tahu dari yang bertanya. Ni kita dah bahaskan. Yakni yang bertanya ini adalah malaikat Jibril alaihi salam. Tetapi saya akan memberitahukanmu tentang tanda-tandanya. Yakni jika budak wanita telah melahirkan tuannya. Ini kita dah bahaskan. Budak wanita ini para ulama berbeza pandangan. Kalau kita merujuk pada pandangan di dalam kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahihul Bukhari yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, yang dibahas oleh para ulama banyak, akan tapi yang lebih valid ataupun lebih diterima masyhur yang digunakan oleh ulama di dalam mazhab Syafi'i, khususnya dalam bidang hadis yang diambil oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, adalah budak wanita di sini dengan maksud adalah ibu. Budak wanita yakni ibu. Budak di sini adalah hamba, yang ditafsir oleh para ulama, ni bahasa Indonesia lah, wanita yang melahirkan, yang telah melahirkan. Waladat, idza waladat al-amatu rabbaha. Dan apabila dilahirkan bagi ibunya tuannya. Waladat a'amatu dengan istilahnya ammah di sini adalah ummu. Yang ini dibahas oleh para ulama, ummu ini adalah ibu. Ataupun kalau diterjemah a'amatu, ammah ini dengan makna budak perempuan, hamba perempuan. Para ulama mengatakan ammatu di sini dengan ummu, yakni ibu yang melahirkan tuannya. Kita dah bahaskan dengan dua makna yang panjang lebar sebelum ini, yang mana antara tanda akhir zaman yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana apabila ibu melahirkan tuannya. Kita dah bahaskan panjang. Pertama, apa tanda dia apabila si ibu tadi tidak mampu untuk menegur anaknya, seakan-akan anaknya menjadi tuan kepadanya. Ini bahas oleh guru saya yang mulia, Tuan Guru Haji Razali bin Ibrahim. Juga dibahaskan juga oleh guru yang mulia almarhum Syekh Husni Genting rahimahullahu ta'ala alaih, yang mengatakan bahawa di sinilah didatangkan riwayat bahawa apabila di akhir zaman kebiasaannya kedua ibu bapa tidak lagi mampu untuk menegur anak-anak. Ini menjadi ibrah bagi kita lah, ibu bapa. Dan bagi anak pula, para ulama mengatakan tidak lagi menghormati ibu bapanya. Kerana apa? Kerana ada padanya dunia. Dan ulama membahaskan di sini kerana apa? Kerana ada hubbud dunia, mencintai dunia, menyebabkan tidak lagi ada ta'zim terhadap kedua ibu bapa. Sedangkan di dalam beberapa riwayat hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya petik di dalam kitab Mukasyafatul Qulub lil Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya yang diriwayatkan juga di dalam muttafaqun alaih. Ma makna muttafaqun alaih? Muafakat di antara dua ulama hadis, yakni al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim rahmatullahi alaihima, meriwayatkan bahawa seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang berhak untuk diperlakukan dengan baik?"
Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama ummuka, yakni ibu kamu. Thumma, kata sahabat, kemudian siapa? Kata Rasulullah, ummuka, ibu kamu. Dan yang ketiga, kemudian sahabat bertanya lagi, thumma, kemudian siapa ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, ummuka, ibu kamu. Kemudian disabdakan oleh baginda, ditanyakan oleh sahabat Nabi juga, kemudian siapa ya Rasulullah? Kemudian barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan abuka, yakni bapa kamu. Di dalam riwayat ini kita semua sedia maklum, sehingga ada lagu kan. Tentang ni. Who next? Your mother, kan. Saya pun tak pandai nak nyanyi. Yang mana baginda Nabi SAW meriwayatkan di sini dengan lafaz ataupun diutarakan di dalam riwayat ini, di dalam hadis ini dengan 3 kali ucapan ibu kamu. Dengan makna para ulama menafsirkan bahawa yang pertama adalah kerana ibu adalah orang pertama yang yang mengandungkan anak tadi. Kerana pengorbanan mengandungkan 9 bulan 10 hari, secara umumnya 9 bulan 10 hari, maka dilafazkan di sini dengan ibumu yang pertama. Dengan makna kerana apa? Kerana ibulah yang mengandungkan kita selama 9 bulan 10 hari. Kemudian ulama membahaskan juga bahawa ibumu yang kedua adalah kerana apa? Kerana ibulah yang melahirkan kita. Pengorbanan yang pertama kerana mengandungkan kita selama 9 bulan 10 hari. Dan yang kedua kerana ibulah yang melahirkan kita. Kerana melahirkan. Dan yang ketiga, ibumu ini dengan makna apa? Kerana ibulah yang menyusukan kita selama 2 tahun. Di dalam riwayat, para ulama mengatakan paling baik putusnya susuan terhadap anak adalah sebaik-baiknya 2 tahun. Maka para ulama menyebut 3 jenis pengorbanan inilah memaknakan di dalam hadis baginda Nabi SAW dengan makna yang tersirat bahawa Nabi menyebut ibu ini 3 kali. Kerana pertama, kerana mengandungkan. Yang kedua, kerana melahirkan. Dan yang ketiga, kerana menyusukan. Para ulama juga mengatakan bahawa di sinilah hak seorang ibu. Kerana 3 pengorbanan yang dilakukan terhadap anaknya, maka para ulama mengatakan bahawa hak ibu itu lebih utama daripada ayahnya. Hak khidmat terhadap ibu lebih utama pada ayahnya. Barulah disebut keempat adalah ayah. Kenapa keempat baru ayah, abuka? Kerana para ulama menyebut mengikut tertib apabila melahirkan, apabila mengandungkan kemudian melahirkan kemudian disusukan, barulah tanggungjawab yang seterusnya adalah dilakukan oleh ayahnya, yakni dengan tarbiyah, dididik dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diasuh anak tadi, dilengkapkan dengan keperluan hidupnya, maka ayah diletakkan pada nombor yang keempat. Akan tapi para ulama juga membahaskan keutamaan ibu ini diletakkan adalah daripada sudut khidmat. Pada sudut khidmat. Maksud khidmat di sini apabila diperlukan khidmat. Kalau dipanggil di antara ayah dan ibu, yang mana perlu didahulukan ustaz? Maka para ulama menyebut melalui hadis ini adalah ibu. Maka para ulama juga sebut pada sudut memberi keputusan adalah ayah. Dapat semua? Bukan semua ibu, tidak. Para ulama sebut memberi keputusan kepada anak adalah milik ayah, haknya ayah. Haknya ibu secara mutlak perlu didahulukan adalah pada sudut khidmat. Akan tapi pada sudut perintah, pada sudut membuat keputusan, yang memberi keputusan adalah ayah. Dapat? Nak kahwin ke, nak apa ke, ayah yang utama. Lebih-lebih lagi anak perempuan. Wali mujbirnya adalah ayah. Yakni wali yang membenarkan juru nikah untuk menikahkan anaknya adalah ayah. Maka para ulama sebut hak untuk menentukan keputusan bagi anak adalah ayah. Di sini keadilan di dalam Islam kalau kita lihat. Tapi hak dalam khidmat, kalau nak diperlukan, kalau dipanggil kedua-duanya memanggil kita, siapa yang perlu kita utamakan? Ibu dulu. Khidmat. Jelas? Maka para ulama juga menyebut di sini bahawa di antara ibu dan ayah kedua-duanya adalah, para ulama sebut kedua-duanya adalah pintu syurga kita.
Pintu syurga kita, asbab untuk kita menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya nak bahaskan di sini sedikit tentang bagaimana ibu tadi membesarkan anaknya dan bagaimana kita nak membentuk anak yang boleh berkhidmat kepada ibunya. Pertama saya dah sebut dengan tafsiran yang pertama, bagaimana boleh terjadi ibu tadi melahirkan tuannya. Nabi tidak sebut tiba-tiba jadi, tidak. Dia ada sebab terjadi perkara tadi. Pertama, ulama sebut kerana apa? Kerana pertama tidak dididik dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sebut sepatutnya awal-awal yang dididik terhadap anak adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lafaz, sehingga para ulama sebut lafaz yang sepatutnya diucapkan oleh anak kita. Kalau kita nak ajar anak kita bercakap ni, lafaz yang pertama sepatutnya diucapkan oleh anak kita adalah lafaz Allah. Lafaz Allah. Dan perkataan pertama yang sepatutnya ditulis oleh anak adalah Bismillah. Bismillah. Ini dibahas oleh para ulama. Bukan dia mengenal mama dulu, mengenal ibu dulu, mengenal umi dulu, abi, baba, ayah dan sebagainya. Akan tapi para ulama sebut pertama yang sepatutnya dididik adalah dengan mengucapkan lafaz Allah. Sebab itulah diajarkan apabila dilahirkan anak tadi, maka disunnahkan kepada kita. Bahkan para ulama meletakkan sunnah ini dengan sunnat muakkad, yakni sunnat yang dituntut. Bahkan di dalam beberapa riwayat hadis baginda Nabi SAW, bahawa anak yang diazankan baginya, anak yang Nabi sebut yang diazankan baginya, maknanya dilahirkan pada hari yang pertama, kemudian diazankan, sebaik-baiknya diazankan oleh ibunya, diazankan oleh bapanya. Para ulama sebut bila diazankan, kata baginda Nabi, insya-Allah, disebut dalam riwayat, anak tadi tidak akan mati dalam keadaan murtad. Maknanya susah bagi anak tadi untuk keluar daripada agama. Ini baru diazankan kalimat, bagaimana diajarkan kalimat itu pada kalimah yang pertama. Didengarkan dengan kalimah Allah, dengan azankan pertama dengan lafaz Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para ulama juga menafsirkan Allahu Akbar yang pertama adalah menandakan bahawa bila dilahirkan anak ini dengan 4 kali takbir, menandakan bahawa anak ini perlu diajarkan bahawa yang perlu dibesarkan oleh anak ini adalah Allah. 4 kali takbir sebab apa Ustaz? Sebab dibahas oleh para ulama hikmah azan kenapa Allahu Akbar 4 kali. Kerana unsur manusia itu diciptakan melalui 4 perkara. Yang pertama daripada tanah, yang kedua daripada angin, dan yang ketiga daripada api, dan keempat daripada air. Kita bukan semua daripada tanah saja, kita daripada 4 unsur ini. Bahkan 4 unsur ini juga menjadi keperluan manusia. Manusia memerlukan angin, memerlukan air, memerlukan tanah, memerlukan api dalam kehidupan dia. Dan 4 sumber ini juga menjadi sumber utama di dalam pembentukan dunia ini. Suatu benda kalau nak membentuk, nak adakan suatu, juga memerlukan 4 perkara ini. Bahkan para ulama juga sebut 4 unsur ini juga yang kebiasaannya menjadi musibah bagi manusia. Sebagai contoh sekarang ni hujan daripada sumber air. Dan sebagai contoh juga berlaku puting beliung daripada sumber angin dan sebagainya. Api dan sebagainya. Tanah, gempa bumi. Musibah yang besar juga datang daripada 4 sumber ini. Bahkan sumber bumi juga adalah datang daripada 4 sumber ini. Maka perlu diajarkan kepada anak ini dengan lafaz Allahu Akbar 4 kali. Sebab apa? Sebab Allah Akbar min kulli syai'. Akbar min kulli syai' dengan makna kulli syai'. Allah lebih besar pada segala-galanya. Dengan makna apa? Lebih besar daripada 4 sumber ini. Maka dididik bagi anak ini dengan lafaz ini. Bagi para ulama sebut didahulu dengan Allah, kemudian di akhir juga dengan kalimah Allah, yakni di akhir kalimah azan dengan la ilaha illallah. Maka para ulama sebut diajarkan bagi anak tadi dengan diperdengarkan dahulu dengan azan. Kemudian sepatutnya juga diajarkan petuturan yang pertama juga kalimah Allah, dan juga perkataan yang dilafaz yang ditulis oleh anak juga Allah. Diriwayatkan di dalam kitab Lubabul Hadis,
yang diriwayatkan, dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Banyak fadilat pada mereka yang diajarkan Bismillahirrahmanirrahim, tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan para ulama juga sebut di dalam kitab tafsir, tulisan Bismillahirrahmanirrahim ini telah ditulis oleh Nabi Sulaiman alaihi salam di dalam Waalaikumsalam, di dalam satu papan ataupun satu bekas satu papan daripada emas yang ditulis di atas papan tadi dengan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inilah papan yang telah dibawa oleh burung hudhud untuk diturunkan di negeri Sabah, di negeri Sabah, yakni di tempat Ratu Balqis. Maka para ulama sebut dengan dibacakan oleh Ratu Balqis dengan lafaz ini, maka bergetar hati Ratu Balqis. Kerana apa? Di dalamnya ada tertulisnya Bismillahirrahmanirrahim. Maka para ulama sebut begitulah pada anak kita. Kalau nak diajarkan, digetarkan di dalam hatinya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya diajarkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Ini ditulis, diajarkan, ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Kan tapi menjadi akhir zaman ini kita lebih takut perkara lain. Maka para ulama sebut natijahnya adalah penderhakaan daripada anak tadi terhadap kita. Dan para ulama juga sebut perkara ini didatangkan oleh anak kita kerana apa? Kerana ianya diperlakukan dahulu oleh kita. Dapat semua insya-Allah. Kemudian kita nak bahaskan juga di sini matan yang kedua, kata baginda Nabi SAW, jika pengembala unta berlumba-lumba meninggikan bangunan. Yang pertama tandanya, kata baginda Nabi SAW, yakni jika budak wanita telah melahirkan tuannya. Dan yang kedua, jika pengembala unta berlumba-lumba meninggikan bangunan. Pengembala unta di sini para ulama menafsirkan dengan makna pertama adalah badui Arab. Badui ni maksud dia orang kampung di tanah Arab, di Hijaz, di Jazirah Arab. Para ulama sebut apabila orang-orang badui mampu untuk membina bangunan-bangunan pecakar langit. Ini adalah salah satu tandanya akhir zaman. Ustaz, habis macam tu kena roboh? Tak perlu roboh, itu tanda. Tanda tak perlu takut. Tanda ini sebagai alamat bagi kita. Para ulama sebut alamat ini dengan makna apa? Sebagai panduan bagi kita untuk melakukan persiapan untuk datangnya kiamat. Bukan kita menghilangkan tanda-tanda ni. Bukan. Para ulama sebut tanda ini adalah kerana untuk mendatangkan semangat bagi kita untuk meningkatkan amalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, masya-Allah. Di dalam kitab Furu' Masail wa Usul Wasail yang dikarang oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu taala, yang mana Syekh Daud Al-Fatani di dalam bab pada menyatakan kedatangan majaa yaumul qiyamah, pada datangnya hari kiamat, bahawa didatangkan pada pertama, kata Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, ni saya tambah ni info. Oh, ini bab lain dah ni. Masya-Allah. Para ulama mengatakan bahawa di sisi ulama-ulama yang membahaskan tanda-tanda akhir zaman,
meninggikan bangunan juga di sini menandakan bahawa betapa ramainya di kalangan umat akhir zaman yang bertambah di dalam hatinya hubbud dunia, mencintai dunia. Kerana apa? Kerana mereka ini berlumba-lumba untuk meninggikan bangunan-bangunan yang bakal mereka tinggalkan. Semua orang akan tinggalkan rumah dia. Semua orang akan tinggalkan pejabat, kediaman dia bila dia meninggal dunia. Maka para ulama menyebut bahawa di sini tandanya apabila maksud yang dimaksudkan oleh baginda Nabi SAW di sini, pertama dengan makna zahir, yakni dengan ditinggikan bangunan melebihi Kaabah ataupun melebihi Masjidil Haram, itu adalah tanda. Dan yang kedua dengan makna tersirat pada sudut dalamannya, batinnya, dengan makna apa? Apabila manusia ini, mereka ini berlumba-lumba untuk mengadakan perkara yang mereka akan tinggalkan. Berlumba-lumba dengan perkara tersebut. Cari tak salah, para ulama sebut, akan tapi menjadi kebiasaan akhir zaman, kita berlumba-lumba dengan orang lain untuk meninggikan bangunan, untuk meninggikan keperluan ataupun untuk menambah segala keperluan dunia kita, sedangkan kita tahu setiap daripada perkara ini kita akan tinggalkan. Bahkan para ulama menyebut di sisi baginda Nabi SAW, satu riwayat yang disebut oleh para ulama bahawa di zaman baginda Nabi SAW telah berlaku satu kisah yang mana sahabat pernah meninggikan ataupun menambah sedikit rumahnya. Ini dengar dulu riwayat ni, ditambah rumahnya sedikit. Maka bila baginda Nabi SAW berjalan di kawasan rumah tadi, Nabi melihat sahabat tadi, kemudian masam muka baginda Nabi SAW. Maka para ulama sebut di sini ditafsirkan bahawa apa? Dengan makna bukanlah Nabi melarang untuk kita menambah rumah dan sebagainya, tidak. Akan tapi Nabi melarang di dalam hati kita ini adanya hubbud dunia, mencintai dunia melebihi daripada yang sepatutnya. Maka para ulama sebut sepatutnya yang ada pada diri kita adalah zuhud pada sudut dunia. Zuhud para ulama sebut bukan pada sudut luaran. Zuhud ini adalah pada sudut dalaman kita. Jangan sampai dunia ini didatangkan di dalam hati kita. Maka para ulama sebut, saya pernah sebut dulu, bagaimana kita menempuh alam dunia ini seperti mana kita menaiki ataupun berlayar dengan kapal. Dunia ini seumpama lautan, maka kita berlayar dengan kapal. Kita memerlukan lautan untuk berlayarnya kapal. Mana ada? Mana-mana boleh tak ada laut kita nak berlayar kapal yang besar-besar, tak boleh. Maka kita memerlukan lautan. Akan tapi jangan sampai lautan tadi memasuki di dalam kapal kita. Kalau masuk, para ulama sebut apa yang berlaku pada kita? Karam kita semua, mati semua. Begitulah dunia. Maka para ulama sebut sepatutnya bagi kita hanya berjalan sahaja di atas muka bumi ini dengan mencukupi keperluan kita dengan sekadarnya. Kemudian kita lebih mendatangkan amalan-amalan akhirat kita. Bahkan para ulama sebut di akhir zaman ni kebiasaannya selalu perkataan kita sebut, Ustaz, dunia akhirat juga, dunia pun kena usaha. Di sini perkataan ni sebenarnya membunuh diri kita sebenarnya. Sebab apa? Sebab kita sendiri tahu bagaimana amalan kita di dunia kita, amalan kita untuk akhirat yang kita lakukan di dalam dunia ni. Berapa minit sangat amalan yang kita lakukan. Sebagai contoh, para ulama juga sebut kadang-kala amalan-amalan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan ini sanggup kita korbankan amalan akhirat kerana melakukan tugasan-tugasan yang berbentuk sementara. Sebagai contoh, berapa ramai yang dengan pekerjaan mereka kebiasaannya waktu asar dikorbankan, kebiasaannya waktu maghrib dikorbankan, kebiasaannya pada waktu subuh juga dikorbankan waktu mereka. Maka para ulama sebut tidak sepatutnya bagi kita umat akhir zaman ni, bahkan umat Rasulullah SAW melakukan perkara tadi. Maka ulama sebut keadaan kita ini adalah seumpama kita ini menjunjung, para ulama sebut menjunjung di atas kepala kita ini
ditamsilkan kita ini dengan para sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini mereka menjunjung akhirat, menjunjung dunia. Kita pula menjunjung dunia, menjunjung akhirat. Maksudnya apa? Sahabat, kalau mereka ini, sahabat-sahabat Nabi, salafun salih, kalau akhirat mereka nak jatuh, maka mereka akan melepaskan yang dijunjung. Kalau yang dijunjung nak jatuh, maka kita akan melepaskan yang dijunjung. Sahabat, kalau mereka jatuh sahaja akhirat, maka mereka akan melepaskan dunia. Maksud melepaskan dunia ni apa? Mendahulukan akhirat dulu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Surah Duha kan? Tapi kita terbalik. Kita menjunjung dunia kita, tapi kita menjunjung akhirat. Bila dunia kita nak jatuh, kita tinggal akhirat kita. Kita buang akhirat kita. Tak apalah ustaz, nak buat macam mana? Saya nak cari nafkah. Ibadat juga ustaz. Ya. Kita jawab di sini, ibadat tadi dikira kalau kita mendahulukan perkara yang fardu, perkara yang wajib. Maka para ulama sebut wajib mencari nafkah dengan wajib solat, maka wajib solat lebih utama daripada wajib mencari nafkah. Kadang-kadang kita termakan dengan perkataan kita sendiri. Sepatutnya tidak dilakukan perkara tadi. Satu orang Muslim yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya hakikat yang kita perlu belajar di dalam kehidupan kita ini, sepatutnya kita mendahulukan apa yang patut kita dahulukan. Kalau kita belajar dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut orang yang mengejar akhirat ni, dunia akan kejar dia. Dengan maksud dunia mengejar dia ni dengan makna apa? Apabila satu orang tadi dia mengutamakan akhirat, maka dunia dia akan terbina. Dunia dia akan disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, mereka yang istiqamah menjaga solatnya, menjaga solat pada awal waktu, kebiasaannya, saya tak kata semua, kebiasaan mereka yang betul-betul menjaga solatnya pada awal waktu, maka kebiasaannya mereka juga akan menjaga keperluan yang lain. Keperluan hidup dia yang lain. Pekerjaan dia akan mudah. Pekerjaan dia juga, dia akan Allahumma salli ala Muhammad, akan menjaga pekerjaannya, masa di dalam pekerjaannya. Dia akan datang awal kebiasaannya, dia akan jaga waktu dia. Di dalam pekerjaan dia tidak cuik tulang, kebiasaannya. Sebab fadilat di dalam solat, para ulama sebut di dalam Al-Quran, Allah sebut pada kita, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya solat ni mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Fahsya dengan makna apa? Dosa-dosa kecil. Dan munkar dengan makna apa? Dosa-dosa besar. Maka para ulama sebut solat sebenarnya mencegah perkara tadi daripada kita. Dan bahkan para ulama sebut, sahabat baginda Nabi SAW, kalau kita nak lihat bagaimana pembandingan, macam mana ustaz kata sahabat ni nak jatuh akhirat, mereka korbankan dunia. Sebagai contoh, di dalam riwayat, di dalam kitab Hayatus Sahabah, karangan Syekh Yusuf Al-Kandhlawi rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan di dalam satu waktu yang mana sahabat baginda Nabi SAW sedang solat di dalam kebunnya. Dibahas oleh para ulama, kebiasaannya sahabat ini, mereka tidak solat fardu di kebun. Mereka solat fardu di masjid, di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan makna ataupun lebih mudahnya, tempat azan diazankan. Tempat azan diazankan di mana? Yakni di rumah-rumah Allah, di masjid. Kebiasaan sahabat ni, kalau mereka akan semayang fardu, mereka akan semayang di Masjid Nabawi. Para ulama sebut, sahabat ini satu hari, seorang sahabat ni, mereka semayang, dia ni semayang di dalam kebunnya. Maka para ulama sebut, semayang ini adalah semayang sunat. Disebut oleh Syekh Yusuf adalah solat ini berkemungkinan solat duha. Kalau dalam riwayat tidak disebut waktu, tapi kebiasaannya orang pergi kebun ni pagilah. Pagi kebiasaannya solat sunat duha. Maka di dalam riwayat, sahabat ini semayang di dalam sembahyangnya, ketika dia sembahyang, dia melihat kebunnya, yang di dalam kebun dia ditanam pohon-pohon tamar. Kerana suburnya tanah yang berada di dalam kebunnya tadi, melahirkan, menumbuhkan pohon-pohon kurma yang banyak dan rindang.
Maksudnya pohon kurma yang banyak dan rindang ni maksudnya banyak buah. Maknanya pokok sangat subur. Menyebabkan sahabat bila dia melihat di dalam kebunnya, melihat pokok-pokok, kerana takjub, kerana seronok melihat pokok-pokok yang rindang. Kemudian dalam riwayat, sehingga burung ketika itu yang berada di dalam kebunnya tidak mampu keluar. Maksud tidak mampu keluar, susah nak cek jalan keluar. Kenapa? Rendangnya pokok-pokok. Maksud dia subur, rimbunnya pokok-pokok kurma dia. Maka dalam riwayat menyebabkan kerana dia melihat perkara tadi, melihat pokok-pokok kurma tadi, menyebabkan dia terlupa rakaat solat dia. Maka di dalam riwayat habis sahaja sembahyang, maka sahabat, para ulama sebut sahabat ini, sahabi ini berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku wakafkan kebun aku ini. Maka para ulama sebut, kerana apa diwakafkan kebun ini? Kerana apa? Kerana sahabat menilai solat, nilaian solat sunat dia tadi, nilaian solat sunat dia tadi lebih berharga daripada kebun dia. Maksud dia kerana dia tidak khusyuk di dalam solat, dia menyebabkan dia melupakan rakaat dalam solat, menyebabkan dia disebabkan perkara tadi dia wakafkan kebun dia. Allahu Akbar. Kita pun tak faham kadang bila baca riwayat sahabat ni, kerana mereka ni cintakan akhirat. Kita tak mampu perkara ini. Jauh keadaan kita kan sekarang. Kita sekarang masya-Allah kan, kalau boleh nak cepat-cepat, marah imam pula. Imam ni baca lama pula subuh ni. Sedangkan subuh ni sebaik-baiknya para ulama sebut baca sedikit ayat-ayat yang panjang. Tapi kerana lemahnya iman kita, kita lebih takut, kita lebih susah hati dengan keperluan kita, menyebabkan kita lebih memilih untuk dikorbankan solat berjemaah kita di masjid dengan alasan apa? Kadang-kadang solat panjang, zikir pula panjang. Zikir pula panjang pula, ustaz ni bawa berlagu pula tu. Subhanallah, berlagu pula. Dah lambat pergi kerja pula. Tak apa. Nak jaga waktu kita di tempat kerja itu memang perlu. Akan tapi kita menilai hati kita sekarang ni. Bagaimana keadaan kita. Para ulama sebut inilah keadaan kita sekarang. Yang kita perlu risaukan. Dan ini adalah tanda akhir zaman. Ramai orang berlumba-lumba. Dan kita lebih takut. Anak-anak kita sebagai contoh. Kita tak heran anak kita ini tak mampu untuk baca Quran. Tak heran anak kita ni kalau mereka ni tak mahir dalam bacaan Al-Quran, tak mahir dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, tak mahir dalam ilmu-ilmu agama, tak apa. Benda tu boleh belajar bila nak. Siap boleh cakap macam tu pula. Tapi kalau anak tadi tak dapat rumah besar, tak dapat pelajaran yang baik, kita risau. Para ulama sebut risau tadi tak salah, tapi yang mana perlu kita dahulukan. Di sini yang marah saya ni. Ni kuliah ni untuk betulkan hati kita. Terutama hati saya yang bercakap ni lah. Supaya apa? Meletakkan kiblat utama bagi anak-anak, termasuk diri kita. Sebab kita berada di akhir zaman ni, para ulama sebut kebiasaannya begitu. Dan sepatutnya ibrah pengajaran yang kita ambil daripada hadis ini, sepatutnya yang mana satu perlu kita utamakan. InsyaAllah semua Dan juga satu riwayat sahabat baginda Nabi SAW. Seorang sahabat, secara umumnya para ulama sebut sahabat kalau mereka ini tertinggal rakaat solat berjemaah, maksud dia masbuk, tak sempat satu rakaat bersama dengan Rasulullah, mereka ini akan berkabung di rumahnya selama sehari. Dalam riwayat lain 3 hari. Berkabung ni apa? Sedih. Kita kabung bila orang meninggal je. Sahabat ni mereka akan berkabung sedih, duduk kat rumah tak keluar. Sebab apa? Tertinggal satu rakaat. Ini diriwayatkan. Kebanyakan sahabat begitu. Di dalam riwayat yang lain, sahabat, para ulama juga meriwayatkan bahawa sahabat ini, kebiasaan sahabat Nabi, kalau mereka ni tertinggal solat berjemaah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tertinggal solat jemaah, mereka akan berkabung di dalam rumahnya selama 3 hari. Dalam riwayat yang lain, selama seminggu. Allahu Akbar. Sedih duduk kat rumah. Keluar untuk keperluan yang sepatutnya saja. Selain pada tu tak ada nak keluar bersiar seronok, tak. Berkabung, bersedih kerana meninggalkan solat berjemaah. Allahu Akbar.
Kita kalau tinggal semayang, bukan solat jemaah, kita tinggal semayang pun tak terasa apa-apa. Inilah keadaan kita akhir zaman. Kerana hubud dunia, mencintai dunia lebih pada hadnya, lebih pada yang sepatutnya. Mengadakan keperluan dunia tak salah, para ulama sebut. Yang menjadi masalahnya apabila kita ini meletakkan di dalam dunia kita. Bahkan para ulama sebut tanda ini juga, kita lebih berbangga-bangga dengan perkara dunia yang kita ada. Selalu sebut dengan orang. Dan para ulama sebut, kata Sayyidina Ibrahim Adham, seorang ulama besar, bahkan ahli sufi, ulama tasawuf yang besar. Kata Ibrahim Adham, seorang tadi diukur hatinya melalui setiap apa yang dilafazkan olehnya. Maksudnya di sini apa? Hati kita ini diukur. Maksud dia, tanda hati kita, apa yang ada di dalam hati kita ini bergantung dengan apa yang selalu kita lafazkan, apa yang selalu kita sebutkan. Kalau banyak sebut tentang dunia, banyak sebut tentang bola lah dalam hati kita, itulah tanda dia. Banyak sebut tentang Gegar Vaganza, itulah dalam hati kita. Banyak sebut tentang apa lagi? Kereta lah dalam hati kita. Dapat semua? Kalau banyak sebut tentang ilmu agama Allah, itulah tanda di dalam hati kita. Para ulama sebut ini tanda. Tanda ini bukan saya sebut, bukan ulama sebut, Nabi SAW yang sebut. Nabi sebut, jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana, akthiru min qaul la ilaha illallah. Baharukan iman kamu wahai sahabat. Sahabat bertanya, qila ya Rasulullah, dengan takkid, kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kami nak baharukan iman kami? Akthiru min qaul, banyakkan kamu cakap. Para ulama sebut, kenapa kena banyak cakap? Sebab percakapan ini memberi kesan yang besar di dalam hati kita. Maka para ulama juga mengeluarkan pandangan, mengatakan bahawa tanda seorang tadi mencintai sesuatu perkara tadi bergantung pada apa yang selalu dilafaz oleh dia. Ini kita lihat. Kita jagoan yang mana? Perkataan kita ini kita lebih ke mana? Itu tanda hati kita. Jangan lihat orang pula. Ni pergi tengok orang pula. Kau ni banyak cakap dunia ni. Itu tanda hati kau ni cinta. Jangan. Itu kita cakap ni untuk diri kita. Kita sebut ni, saya cakap ni untuk diri saya. Ini kita ukur perkataan yang kita lafazkan setiap hari ini lebih banyak ke arah mana. Kenapa berat Ustaz Zainal? Kadang-kadang orang tanya, kenapa berat nak sembahyang jemaah, berat nak sembahyang sunat dan sebagainya. Kerana apa? Para ulama sebut kebanyakannya kerana apa? Kerana kita banyak lafazkan perkara yang sia-sia. Apa makna perkara yang sia-sia di sini secara umumnya? Perkara yang kita akan tinggalkan. Dapat? Juga para ulama juga sebut dengan makna di sini juga, mereka yang berlumba-lumba ini, masuk berlumba-lumba tadi juga, mereka berbangga dengan anak pinak mereka. Anak pinak ini dengan makna apa? Berbangga dengan anak pinak yang didatangkan kepadanya dunia. Maksudnya bila anak-anak tadi berbangga dengan dunia, didatangkan dunia kepadanya, kita lebih bangga dengan anak-anak ni berbanding dengan anak-anak yang menjurus kepada akhirat. Saya pernah ditanya dulu, duduk pondok, orang pernah tanya, ni esok nak makan apa? Kata almarhum Kay Uzairon, kebanyakan ustaz-ustaz ni banyaknya meninggal sebab kegemukan. Lebih banyak gemuk lagi daripada yang kukuh. Ni kukuh ni antara insan terpilih lah macam saya ni. Lebih banyak ustaz-ustaz ni badan besar-besar. Sebab apa? Cukup makan. Tak perlu risau pada orang mengajar agama ni. InsyaAllah Allah Ta'ala akan tangguh rezeki dia. Jangan risau. Begitulah pada anak-anak kita yang mengaji ilmu agama. Kadang suruh anak yang hafal Quran, suruh anak yang mengaji kitab ni, ni jangan tunjukkan sangat ni. Ni bukan ada apa-apa sangat ni. Besok tak tahu kerja apa lagi. Para ulama sebut inilah keadaan kita sekarang. Terbalik. Dunia ni terbalik. Para ulama sebut sepatutnya menjadi kebanggaan kita adalah mereka yang anak-anaknya dihantar untuk mengaji ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Yang akan menyelamatkan kita besok di dalam kehidupan yang mana tidak ada kematian, yakni kehidupan akhirat, adalah anak-anak yang mana diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah mereka yang dipilih oleh Allah. Maka sepatutnya mereka ini perlu dibanggakan oleh kita sebagai ibu bapa. Tukar keadaan kita sekarang, kena tukar. Sepatutnya kebanggaan kita adalah terhadap anak-anak yang lebih pada sudut agamanya. Bukan saya kata perlu pencilkan yang pada sudut dunia ni, tidak. Tapi kadang-kala keadaan sekarang ini dengan mentaliti kita sekarang ni kebanyakannya begitulah yang berlaku. Saya menegur perkara ini. Teguran ini adalah juga daripada guru-guru saya sendiri, yang mana mereka juga ditanya, bila duduk pondok ni tak ada CJ, tak ada apa ni, nak pergi mana? La haula wala. Lemahnya keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Taala dah tunjuk pada kita berapa ramai mereka yang telah graduan daripada universiti-universiti ijazah, sahabat-sahabat saya. Berapa ramai yang keadaannya menganggur. Nak beritahu rezeki ini milik Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita tauhid ni. Cerita tauhid ni nak masuk dalam hati kita ni. Bahawa yang memberikan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mendatangkan sijil untuk usaha atas sijil dan sebagainya tak salah. Tapi yang salah meyakini dengan perkara tadi. Sepatutnya yang beri rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiarnya kita, usahanya kita adalah belajar untuk mendatangkan sijil. Sijil tidak memberikan rezeki kepada kita. Yang beri rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan inilah perlu diajarkan pada anak-anak kita juga. Bila masak, siapa yang bagi sedap nak? Allah. Nampak kecil je perkara tadi, tapi ia memberi kesan besar. Sebenarnya hadis baginda Nabi SAW, lafaz azan saja boleh menyebabkan anak tadi tak murtad bila mereka meninggal, insya-Allah. Disebut dalam hadis Nabi ini, Nabi jamin. Apatah lagi yang setiap hari diajarkan tentang Allah Subhanahu wa taala, menjadi lafaz harian kita. Bahkan bukan saja lafaz itu kita ajar, bahkan doa-doa yang diajar oleh Rasulullah juga kita ajarkan pada anak-anak kita. Habis. Minit dah ni. 10 dah. Tu saja pada saya, insya-Allah. Sebenarnya tanda berlumba-lumba ni, sebab itu di dalam riwayat Sahih Bukhari ini didatangkan di sini, para ulama sebut Nabi hanya sebut 2 perkara. Yang pertama, seorang ibu yang melahirkan anaknya. Kata guru kami. Yang kedua, apabila pengembala ataupun orang badui, orang kampung, orang pengembala unta berlumba-lumba untuk meninggikan bangunannya. Secara umum zahir benda tadi berlaku. Kan, tapi yang dimaksudkan oleh baginda Nabi, kebanyakan akhir zaman yang berlaku adalah sifatnya. Sifat si ibu ataupun ibu bapa yang tak mampu tegur anak, macam saya sebut sebelum ini, dan anak-anak yang tidak menghormati kedua ibu bapanya, dan juga berlumba-lumba untuk meninggikan bangunan dengan maksud apa? Berlumba-lumba untuk menandingi orang lain dalam perkara dunia. Ini secara tersiratnya. Yang lebih banyak berlaku yang mana adalah pada sudut tersirat ini. Ini yang dibahas oleh para ulama. Sebab tu hadis baginda Nabi ini kita tidak boleh tafsir mengikut lafzi saja, lafaz tak boleh. Sebenarnya Nabi menyebut secara keseluruhan, tapi tak menyebut benda tadi sekadarnya. Umum berlaku tinggi bangunan, umum berlaku ibu melahirkan tuannya. Tak, dengan makna di sini adalah kedua-duanya, dengan maksud secara lughawinya dan secara istilah, secara tersirat, tersurat dan tersirat. Kedua-duanya Nabi datangkan kepada kita. Dan 2 ini para ulama sebut tanda-tanda yang paling banyak sekarang. Yang mula-mula akan berlaku sekarang, akhir zaman, para ulama sebut pada kita melalui hadis ini adalah 2 perkara ini. Yang lebih banyaknya berlaku kedua-duanya. Zahir pun berlaku, batin pun berlaku. Tersurat di dalam hadis ini berlaku secara terang-terangan sekarang, dan juga tersiratnya juga melalui hadis ni tadi yang saya syarahkan tadi juga berlaku pada kita sekarang di akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan kita menjadikan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai sandaran kepada kita, dan jadikan apa yang kita muzakarakan pada hari ini bukan menjadi perbalahan di antara kita, tidak. Bila berlaku tengok tanda tu, sekadar nak tengok tanda, ayolah dekat Mekah sekarang ni dah Allahumma salli ala Muhammad, berlaku banyak bangunan-bangunan kan, yang tinggi-tinggi. Samalah macam orang sebut bila diangkatnya Al-Quran tu juga tanda.
Kecoh Facebook kan. Ni satu muka daripada Al-Quran hilang. Maksud sebenar daripada Al-Quran ini diangkat adalah ulama. Ini ulama-ulama meninggal kita tak heran. Kita lebih heran lagi kalau Mashaf Quran tadi hilang. Ulama sebut Mashaf Quran ni hilang itu, kalau betul-betul berlaku, kebiasaannya secara adatnya para ulama sebut, yang ditafsirkan oleh para ulama bukan hilang Quran. Akan tapi kalau hilang tu, ulama-ulama sebut, kata Syekh Nadhur Nasir, dia sebut yang hilang tadi kerana salah cetak. Sebab tu hilang kebanyakannya lah. Kalau betul-betul hilang, hilanglah betul. Tapi kebanyakannya adalah salah cetak. Tapi yang dimaknakan oleh Nabi adalah hilangnya ulama. Tapi kita tengok keadaan kita lebih melihat kepada yang tersurat daripada yang tersirat apa yang disebut oleh baginda Nabi. Sepatutnya kita kena bimbang ulama-ulama akhirat ini. Ulama-ulama yang betul jujur dengan ilmu mereka, sanad mereka sampai kepada Rasulullah, telah meninggalkan kita. Dan meninggalnya mereka ini, para ulama sebut, adalah musibah besar bagi kita sebenarnya. Musibah besar dengan makna bukan musibah bala, tetapi musibah bagi kita untuk mencari ilmu yang benar, datangnya daripada Rasulullah SAW. Tafsiran yang benar apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Samalah juga dengan tafsiran hadis ini. Kita lebih melihat kepada makna zahir, tapi kita tidak melihat pada makna batin. Kita tidak melihat pada makna batin kita. Makna batin kepada ataupun makna yang tersirat pada hadis ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membuka hati kita, membuka futuh di dalam minda kita ini. Yang ini membuka pada pemikiran kita untuk memahami hadis baginda Nabi SAW. Pertama daripada kacamata para ulama, dan melihat yang tersirat, bukan saja yang tersurat, melihat juga yang tersirat yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Apa yang kita dengar pada hari ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan pada kita untuk mengambil iktibar, ibrah, kemudian memberi kekuatan pada kita juga, taufik dan hidayah pada kita untuk kita amalkan dan sampaikan kepada orang yang tidak ada dalam majlis ini, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Yang baik semua daripada Allah Ta'ala yang buat pada diri saya. Jadi insya-Allah kita jumpa akan datang dalam pertemuan kita setiap hari Rabu insya-Allah dengan kuliah tasawuf. Kemudian setiap Jumaat dengan kuliah tauhid. Semoga Allah Ta'ala memilih kita lagi dan lagi untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, bukan saja dalam majlis ini dan juga majlis-majlis yang lain, insya-Allah. Wallahu Subhanahu wa ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.